Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas limpah kurnianya yang memungkinkan kita berhimpun pada pagi ini bagi menyampaikan amanat sulung saya kepada warga Universiti Teknologi Mara yang berada di seluruh pelosok negara. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Berhormat Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan Tinggi, di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan khidmat negara melalui pelantikan sebagai anak Chancellor Universiti Teknologi Mara yang keempat. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Profesor Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar yang terlalu banyak menabur bakti kepada UiTM. Beliau juga sangat setia dengan perjuangan UiTM. Kejayaannya dalam bidang pendidikan tinggi bermula dan berakhir di sini. Sesungguhnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan kanan universiti for making me feel at home from the moment I stepped onto campus ground on my first day at this university. Kepada warga UiTM yang telah bekerja keras untuk melancarkan perjalanan majlis pagi ini, terima kasih dalam keladi. Warga UiTM yang saya hormati sekalian, hari ini genap 18 hari saya menggalas amanah menerajui UiTM. Walaupun saya masih dalam proses mengenali dengan lebih dekat universiti terbesar di negara kita ini, namun saya dapat lihat bahawa UiTM telah melakar pelbagai kejayaan dan pencapaian sepanjang tahun 2015. Saya turut berbangga dengan pencapaian UiTM dan saya percaya semuanya terhasil daripada kesungguhan, keikhlasan serta kerjasama erat warga UiTM di mana jua tuan-tuan dan puan-puan berkhidmat. Saya juga akui bahawa UiTM ialah sebuah universiti istimewa yang amat penting peranannya dalam agenda pendidikan tinggi Bumi Putera, apatah lagi dalam alaf yang serta mencabar ini. Jika dilihat pada jumlah kampus yang terbina di setiap pelosok tanah air dengan wujudnya kepelbagaian fakulti, di samping enrolmen pelajar dan warga kerja yang cukup besar bilangannya, semestinya nakhoda yang memacu pandu UiTM berdepan dengan pelbagai cabaran yang tidak sama seperti dilalui oleh universiti-universiti lain di negara ini. InsyaAllah, dengan sokongan padu daripada setiap lapisan warga kerja universiti, saya akan melaksanakan amanah yang tergalas di bahu dengan penuh rasa tanggungjawab demi kelangsungan bangsa yang tinggi martabatnya dan hebat pencapaiannya di dalam negara dan di pelantar antarabangsa. Apa yang saya hasratkan untuk UiTM, seperti yang dimanifestasikan dalam tema amanah tahun ini, melonjak UiTM di pesada global, haruslah didasari oleh ekosistem pendidikan tinggi yang berevolusi dengan dukungan impak positif yang mampu mengangkat UiTM kedudukan unggul di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat antarabangsa. Justru apa yang diperlukan ialah pengurusan yang cekap, selain kesepakatan dan kebersamaan dari kalangan warga dalam menterjemah misi dan visi universiti. Ini bagi memastikan evolusi yang dramatik menjadi kenyataan dan UiTM selayaknya diiktiraf sebagai pemain antarabangsa yang terbilang dalam bidang pendidikan tinggi di masa hadapan. Warga UiTM yang saya hormati sekalian, globalisasi hari ini dicorakkan oleh ketidaktentuan di dalam lanskap ekonomi dunia yang lempiasnya tidak dapat dielakkan oleh Malaysia. Merintasi prisma transformasi geopolitik dan ekonomi global ini, persoalannya sejauh manakah pendidikan tinggi Malaysia telah berubah dan perencanaan aspek pelajar, pengajar, program atau modulnya. Dari sudut positif, Malaysia boleh berbangga dengan peningkatan ketara hasil dan kualiti penyelidikan. Universiti negara ini dinilai setara dengan institut terhebat yang lain, khususnya di peringkat serantau. Enrolmen ke peringkat pendidikan tinggi juga telah meningkat sehingga 70% kepada 1.2 juta pelajar sejak lebih 10 tahun yang lalu. Hari ini Malaysia juga menjadi antara 10 destinasi utama untuk pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian. Berdasarkan senior di atas, izinkan saya membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada harapan dan hasrat saya untuk juga pandangan dan sarana bagi melonjak UiTM di pesada global. Dalam konteks ini, terdapat 4 fokus utama yang ingin saya tengahkan, iaitu memperkukuh jaringan pintar UiTM alumni, kebolehpasaran graduan ataupun graduate employability (GE),
dan bergraduat dalam tempoh ataupun graduate on time (GOT). Ketiga ialah memberdayakan pengurusan keuangan lestari, dan keempat ialah melonjak kedudukan UiTM dalam penarafan universiti dunia. Tahun ini adalah tahun istimewa bagi kita kerana UiTM bakal menyambut ulang tahun ke-60. Penubuhannya bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Reda pada tahun 1956. Namun, perjalanan kita masih jauh. Masih banyak yang perlu diusahakan untuk menjadikan UiTM pemain dunia yang terkehadapan dalam bidang pendidikan tinggi. Justru itu, pembangunan universiti kita yang besar ini sememangnya memerlukan perancangan yang mantap dan teliti. Saya pohon kerjasama semua PTJ untuk berganding bahu dengan Pusat Perancangan dan Maklumat Strategik ataupun CSPI untuk memastikan kelangsungan agenda transformasi UiTM. Pihak pengurusan perlu pastikan pemantauan dan pengukuran pencapaian dilakukan secara berkala agar usaha untuk mentransformasi universiti ini tidak terhambat dan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Warga UiTM yang dihormati sekalian, satu aspek utama yang perlu diberi perhatian khusus ialah pengukuhan jaringan pintar antara UiTM dengan alumni. Ini kerana alumni merupakan aset dan sumber penting bagi sesebuah universiti. Sambil maklum, sejak ditubuhkan, UiTM telah melahirkan seramai 645,862 alumni. Jumlah ini menunjukkan betapa UiTM telah banyak memberi peluang pendidikan tinggi kepada bangsa Melayu dan Bumi. Malahan saya percaya, sejumlah besar alumni UiTM telah melalui pelbagai pusingan kejayaan dalam hidup sama ada di dalam negara kita ataupun pada peringkat antarabangsa. Sebagai aset dan harapan bangsa yang mampu menyumbang ke arah perkembangan mampan universiti, alumni turut berperanan membantu dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan, imej dan kebajikan universiti. Saya percaya alumni merupakan antara pihak yang bertanggungjawab dalam menggabung jalinan dan memperluas jaringan pintar sedia ada antara universiti, industri, majikan dan masyarakat. Sehubungan itu, saya menyuruh pada para alumni UiTM untuk kembali memberi sumbangan kepada universiti mengikut kepakaran dan kebolehan masing-masing dalam apa jua bentuk pembangunan. Kita harus memanfaatkan kesepenuhnya kedudukan alumni sebagai peneraju industri. Oleh itu, pada tahun ini saya harapkan sekurangnya satu projek win-win mega berimpak tinggi dilaksanakan. Saya sarankan supaya fakulti atau kampus cawangan mewujudkan kolaborasi dengan alumni bagi menjayakan projek yang telah dikenal pasti. Pelaksanaan projek ini bukan sahaja dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk bersaing dan mengekalkan momentum persaingan di peringkat antarabangsa, bahkan turut memberi impak positif dalam usaha melahirkan graduan berminda global, menjana pendapatan menerusi endowment dan mengeratkan hubungan fakulti atau kampus dengan alumni. Dalam hal ini, saya mohon agar pihak fakulti atau kampus untuk mengumumkan maklum balas tentang projek mega yang melibatkan alumni sebelum atau 31 Mac 2016 kepada Pejabat Timbalan Nak Chancellor ICAN. Selain itu, jaringan antara UiTM dengan alumni dapat menjadi pemacu pada aktiviti kesukarelawan global. Agenda ini penting bagi memupuk para pelajar kita dengan kemahiran insaniah seperti prihatin, berkepimpinan, berkomunikasi dengan baik, pemikiran terbuka, minda global, nilai dan sejagat, termasuk memahami kepelbagaian budaya masyarakat dunia boleh diwujudkan. Jaringan kerjasama dengan badan bukan kerajaan dan juga badan-badan dunia. Sehubungan itu, saya harap semua PTJ mengambil peranan dengan melebar luas inisiatif terhadap aktiviti yang berkonsepkan kesukarelawanan dan kemasyarakatan bukan sahaja dalam kalangan pelajar, bahkan pensyarah dan juga warga pentadbir. Dalam konteks ini, bagian hawa pelajar akan menjuarai inisiatif kemanusiaan UiTM yang melibatkan para pelajar. Warga UiTM yang dihormati sekalian, alhamdulillah tahun ini kita telah berjaya mengumpul sebanyak RM530 juta endowment. Tahniah, syabas dan terima kasih saya ucapkan kepada alumni UiTM. InsyaAllah, dengan sokongan padu alumni,
saya berharap kita akan dapat menambah penjanaan endowment bagi mencapai sasaran RM700 juta pada tahun 2016. Mudah-mudahan kita berjaya mencapai sasaran tabung pendidikan RM1 bilion menjelang tahun 2018. Pada masa yang sama, alumni juga perlu mendampingi para pelajar untuk memberi inspirasi, dorongan dan motivasi menerusi pelbagai program bersiri bersama alumni di fakulti dan di kampus. Usaha ini sejajar dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM-PT, yang mahu melahirkan graduan yang bukan sahaja berkualiti, bahkan bertaraf global dan nilai sasiah diri yang positif. Usaha ini mampu menterjemah agenda pengantarbangsaan pelajar, juga warga melalui pelaksanaan misi kemanusiaan ke negara-negara Nusantara maupun di benua lain. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus kedua amanat saya pada pagi ini ialah meningkatkan kebolehpasaran graduan. Pada dasarnya, kebolehpasaran graduan menjadi kayu pengukur prestasi sesebuah universiti. Profil graduan yang bernilai tambah dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu khususnya kepelbagaian kemahiran, berkualiti tinggi, berdaya saing dan bersikap positif. Dalam hal ini, cabaran bagi pihak universiti boleh dilihat dari sudut penyediaan prasarana dan teknik pembelajaran yang inovatif demi melahirkan graduan bagi graduan pilihan utama majikan. Selain itu, harus wujud ekosistem akademik yang komprehensif bagi melahirkan modal insan seimbang, holistik, dinamik dan berintegriti. Dalam kalangan graduan pula, upaya mereka mendapat pekerjaan atau bekerja sendiri adalah sesuatu yang memuaskan. Ia dilihat sebagai pulangan modal ataupun return of investment bagi menampung kos sara hidup yang paling tinggi dan membiayai pinjaman pendidikan. Kita boleh berbangga kerana UiTM merupakan penyumbang terbesar kepada modal insan negara, iaitu sebanyak 40% berbanding universiti awam lain. Pada tahun lepas, kebolehpasaran graduan ataupun graduate employability UiTM ialah 78.1%. Ini bersama dengan 25,972 daripada 33,262 mahasiswa yang digraduatkan. Daripada jumlah tersebut, 3.2% adapun 380 graduan bekerja sendiri. Majoriti graduan ialah seramai 5,245 orang bekerja di sektor swasta tempatan, manakala seramai 1,658 orang diterima bekerja dalam syarikat-syarikat multinasional. Hanya 1,821 graduan bekerja di sektor kerajaan, selebihnya bekerja di sektor lain seperti Badan Berkanun, GLC dan NGO. Namun demikian, peratus GE boleh terus ditingkatkan. Malahan yang lebih utama ialah memastikan graduan yang dihasilkan mendapati keperluan pasaran kerja dan kehendak majikan. Oleh itu, sasaran GE 80% diletakkan bagi tahun 2016 dan 3.4% daripadanya bekerja sendiri. Bagi mencapai sasaran ini, beberapa strategi telah digariskan khususnya memaksimalkan fungsi talent cloud sendiri berhad di bawah UiTM Holding sebagai recruitment and placement center yang berperanan meningkatkan GE selain daripada menjana pendapatan, memastikan fakulti atau kampus lebih agresif dalam menarik minat alumni untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih ramai graduan dan memulakan inisiatif bagi para pelajar untuk mendaftarkan perniagaan mereka dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Warga UiTM yang saya hormati sekalian, pencapaian Graduate on Time atau JOT secara keseluruhan pada tahun 2015 ialah 71.5%, iaitu 23,881 graduan. Secara terperinci, JOT bagi peringkat pengajian adalah seperti berikut: sarjana muda diploma 72.3%, sarjana 45.9%, PhD 2.2%. UiTM perlu mencapai sasaran headline KPI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi bagi tahun 2016, iaitu sarjana muda diploma 89%, sarjana 59% dan PhD 17%. GOT ini amat penting kerana kita ingin memastikan pelajar-pelajar kita ini tamat tempoh pengajian mereka di dalam tempoh yang diberikan. Sekiranya mereka tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh yang diberikan,
ini bermakna satu pembaziran tenaga dan juga pembaziran kos kepada untuk pelajar tersebut berada di kampus lebih lama lagi. Saya ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada fokus ketiga dalam amanah ini, iaitu membudayakan pengurusan keuangan lestari. Pengurusan keuangan yang baik serta amalan pembelanjaan yang berhemat dan efisien merupakan antara keutamaan dalam memacu kecemerlangan universiti. Ia melibatkan pengurusan yang luas dalam bidang pelanjawan, perolehan, pembayaran, penerimaan hasil aset dan akaun. Bagi memacu universiti ke hadapan, 3 strategi berkaitan keuangan telah dikenal pasti, iaitu mempertingkatkan penjanaan hasil. Ini termasuklah mempergiat aktiviti perniagaan sedia ada menerusi strategi Business Unit SBU, khususnya UiTM Holding, Intech dan Inet, selain memantapkan tabung endowment. Kedua, kawalan pembelanjaan dengan penerapan kaedah beli atau beri grant, get rid of wastage, buy or rent, outsource dan interdepartmental charging. Ketiga, lean management dengan cara meningkatkan prestasi dan mengurangkan kos universiti. Ini termasuklah projek lean management pejabat bendahari yang meliputi inisiatif E+, single closing dan e-petty cash. Pendekatan bagi melestari keuangan ialah dengan mengoptimalkan sumber universiti menerusi inisiatif pembudayaan konsep guna sama sumber universiti antara PTJ, pembangunan sumber manusia dengan kemahiran pelbagai, penyamakan semula program akademik yang bertindan dalam dan antara fakulti, serta penggunaan berhemat bagi memaksimal jangka hayat aset universiti. Saya suka mengingatkan bahawa kita dituntut untuk lebih berjimat dan berbelanja secara berhemah selaras dengan langkah penyematan yang disarankan oleh pihak kerajaan. Atas dasar tersebut, kita perlu mengambil pelbagai langkah kawalan penyematan secara menyeluruh untuk membantu universiti mengurangkan kos yang ditanggung. Justru itu, saya menyuruh kepada semua warga agar membudayakan amalan penyematan ini tidak kira sama ada dari aspek penyempatan sumber ataupun pembelanjaan. Saya dimaklumkan setiap bulan universiti menanggung jumlah bayaran bil yang tinggi untuk penggunaan utiliti. Sehubungan itu, antara kaedah penyematan yang perlu dilakukan ialah mengurangkan bil utiliti seperti air, elektrik dan penggunaan telefon. Penjimatan sumber tenaga perlu berorientasikan keperluan penggunaan consumption secara berhemat dan bukannya dinilai berasaskan kos atau ringgit semata-mata. Ini bermakna kita perlu mendisiplinkan diri untuk sayangkan aset universiti bagi mengelak pembaziran yang tidak sepatutnya. Seterusnya, pembelanjaan berhemat juga perlu diamalkan dalam penganjuran majlis-majlis rasmi, mesyuarat kos perjalanan untuk tugas-tugas rasmi dan sebagainya. Selain langkah-langkah penyempatan ini, kita harus mengatur strategi yang lebih berkesan bagi meningkatkan pendapatan untuk membayari belanja mengurus. Justru itu, di sini saya mencadangkan penubuhan sebuah unit yang akan bertanggungjawab terhadap inisiatif penjanaan pendapatan universiti dengan 2 fungsi utama unit tersebut, iaitu pertama, mengawal selia, monitor, inisiatif penjanaan sumber keuangan dan kedua, mengatur cara ataupun koordinat proses penjanaan keuangan bagi setiap PTJ di seluruh sistem universiti. Secara lebih spesifik, unit tersebut akan meneliti perkara-perkara berkaitan seperti dasar skim insentif penjanaan pendapatan, pemberian otonomi yang efektif kepada PTJ, menerokai pelaburan yang mempunyai potensi memberi peluang lebih berdaya saing dan memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan warga universiti. Saya berharap pejabat bendahari mengambil tindakan berhubung dengan perkara ini. Saya juga mahukan UiTM Holding untuk mempertingkatkan pendapatan dan keuntungan. Untuk tahun ini, saya berharap dan ingin melihat UiTM Holding menjana pendapatan sebanyak 20% lebih daripada yang diperoleh pada tahun 2015. Hotel UiTM dan Iktimah Resort pula perlu memantapkan kualiti perkhidmatan selain bangkit menjuarai bidang perhotelan, penyedia makanan dan aspek-aspek hospitality yang lain. Selain itu, universiti boleh menggerakkan inisiatif wakaf menerusi pelbagai mod sama ada wakaf dalam bentuk kewangan atau aset dalam kalangan warga, alumni, ibu bapa dan komuniti di sekitar kampus-kampus UiTM.
Kita juga perlu memikirkan inisiatif untuk mewujudkan satu pusat peniaga setempat, One Stop Business Center, menyerupai konsep UTC kerajaan. Ia boleh jadikan sebagai medan usaha niaga dalam kalangan alumni, graduan, warga dan masyarakat awam di sekeliling kampus. Pusat perniagaan ini juga akan menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk perniagaan. Ini sekaligus dapat menyumbang kepada usaha untuk menjana pendapatan universiti. Warga UiTM yang saya hormati sekalian, fokus utama keempat amanat saya ialah melonjakkan kedudukan UiTM dalam penarafan universiti dunia. Walaupun KPT tidak menekankan aspek penarafan universiti dunia kepada universiti bukan RU ataupun research university, namun UiTM perlu memberi tumpuan terhadap usaha yang membantu kita bersaing di pesada global dengan mengambil kira atau penarafan sebagai satu kaedah perbandingan dalam bidang pengajian tinggi dunia. Hakikatnya bagi UiTM, penarafan memainkan peranan dalam aspek pengiktirafan antarabangsa, peningkatan kebolepasaran graduan dan ketampakan akademik di peringkat global. Pada masa ini, UiTM berada pada kedudukan 700 ke atas QS ranking, ke bawah QS ranking. Namun begitu, 3 fakulti telah berada dalam kelompok terbaik dunia, iaitu Mechanical, Electrical dan Manufacturing Engineering, di antara 200 hingga 300. Electrical and Electronic Engineering di antara 291 hingga 300 dan Computer Science Information di antara 301 hingga 400 pada peringkat dunia. Seiring dengan ini, UiTM telah menetapkan beberapa sasaran penarafan universiti di peringkat dunia pada tahun ini, iaitu kedudukan 500 teratas, 10 fakulti tersenara mengikut subjek QS ranking, 3 fakulti pada kedudukan 150 ke atas, mencapai tahap 4 bintang dalam QS Star Rating dan meningkatkan jumlah akademik peers dan employer list kepada 1,000 berbanding 500 pada tahun sebelumnya. Sebagai satu inisiatif pengurusan data setempat untuk tujuan penarafan, Perpustakaan Tun Abdul Razak Petar telah pun membangunkan repositori institusi bersepadu. Saya minta agar semua fakulti, kampus dan bahagian memberikan kerjasama dalam menyalurkan maklumat berkaitan pada Petar bagi melengkapkan repositori ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beberapa inisiatif telah diatur, dirancang bertepatan dengan tema amanat hari ini. Pertama, meningkatkan ketampakan UiTM di pesada global. Bahagian hal ehwal akademik dipertanggungjawabkan untuk membangunkan academic profiling of lecturers, world class level, bagi melahirkan lebih ramai ikon akademik, seperti yang telah mengharukan nama UiTM, termasuklah Noliana Muhammad Abbas, penerima Malaysia Rising Star Award 2015, Dr. Syarazina Abdul Rahim, pendidikan rawatan kanser tulang 2015, dan Dr. Muhammad Zaimin Yusof, Ketua Ekspedisi Pendidikan Atletika 2016. Kerja juga telah beralih kepada pensijilan korporat UiTM ISO 9001-2015. Sehubungan ini, UiTM akan menggunakan pakai IQMS ataupun Integrated Quality Management System. Bagi memperkukuh inisiatif Quality University, jumlah auditor akan ditambah dari 80 orang kepada 120 orang menjelang hujung tahun ini. Kesemua inisiatif ini akan dipacu oleh Institut Quality dan Pengembangan Ilmu ataupun INCA. Kedua, meningkatkan kolaborasi dengan universiti tersohor dunia. Setakat ini, UiTM telah berjaya menjalin kolaborasi melalui 110 MOU dan 16 MOA dengan universiti di seluruh dunia. Pada tahun ini, usaha yang lebih giat perlu dipertingkatkan bagi memupuk kerjasama, khususnya dengan universiti tersohor di dunia. Inisiatif ini akan diteraju oleh Office of International Affairs atau OIA. Ketiga, peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan. Bagi memastikan kecemerlangan berterusan, UiTM perlu mewujudkan ekosistem budaya kerja berprestasi tinggi, tabir urus yang cekap dan pelan penggantian yang menitik beratkan pilihan calon yang tepat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan. In other words, our succession plan must be solid and visible, identify the right talent, nurture and groom these talents. We should stick to the stipulated plan
and not resort to ad hoc selection. Selaras dengan tuntutan perubahan minda warga kerja universiti dalam senario tadbir urus baharu, pejabat pendaftar telah menggariskan 4 hala tuju seperti berikut. Memberdayakan tadbir urus universiti yang baik, melantik staf berkelaikan, berpengetahuan dan berkepakaran, membangunkan kepakaran dan kecekapan untuk melahirkan staf yang profesional serta berjiwa murni, menginstitusikan budaya perdana sebagai nilai yang kukuh dalam membentuk pekerja yang cemerlang, berintegriti tinggi serta profesional. Keempat, keupayaan pengajaran ataupun teaching capability. Pada masa yang sama, para pensyarah perlu lebih bersifat terbuka dalam menjalankan tugas-tugas mendidik dan mengajar dengan menggunakan teknologi terkini seperti flexi learning, classroom of the future, work-based classroom, MOOCs, blended learning dan gamification. Pensyarah yang terlalu selesa dengan cara pengajaran konservatif perlu dilatih semula supaya tiada budaya business as usual, satu nota untuk selamanya ataupun whiteboard and markers only. Inisiatif bagi memperkasa peningkatan kualiti pencapaian perkhidmatan dan keupayaan pengajaran ini akan digalas oleh pejabat pendaftar dan Institute of Leadership and Development ataupun ILD. Ini bermaksud saya amat mengharapkan agar seluruh warga universiti menyemarakkan dan menghidup subur semangat kesepunyaan, kebersamaan, kekitaan, kesepaduan, harmoni, bekerja sebagai satu pasukan, berkongsi hasrat dan matlamat dalam melonjak universiti di pesada global. Keenam ialah menjalin kerjasama akrab UiTM dan alumni yang lebih bermakna. Sekali lagi saya ingin menekankan akan pentingnya untuk melibatkan alumni sebagai sebahagian daripada keluarga besar UiTM. Dalam konteks ini, fakulti perlu proaktif dalam merebut peluang menjadikan alumni sebagai pemangkin keboleh pasaran graduan ataupun GE. Selain itu, pelibatan alumni perlu dipertingkatkan melalui peranan sebagai penasihat akademik, penasihat industri, pengucap utama di bawah program CEO fakulti. Ketujuh, memastikan kemudahan infrastruktur adalah terkini dan boleh dipercayai. Dalam dunia semua moden adalah sangat penting untuk menyediakan rangkaian internet tanpa wire, Wi-Fi berkelajuan tinggi yang boleh diakses di seluruh kawasan kampus UiTM. Bahagian infrastruktur dan infrastruktur dipertanggungjawab untuk mencapai hasrat ini. Kelapan, hasrat UiTM menjadi universiti berteraskan penyidikan dan keusahawanan menjelang tahun 2018 dengan inisiatif jitu oleh MASMED dan kerjasama menyeluruh, universiti terus memperkasa reputasi dalam bidang keusahawanan setelah mendapat pengiktirafan sebagai penerima Malaysia Entrepreneur University Award, MOHI Entrepreneur Award bagi ketiga-tiga tahun penganjuran, iaitu pada tahun 2012, 13 dan 15. Tahniah kepada UiTM. Ini satu rekod yang sukar IPTA lain lawan UiTM. Pengiktirafan tersebut diharapkan memacu usaha yang lebih padu untuk terus mencapai kegemilangan dalam bidang keusahawanan. Dan hal penyelidikan, inovasi dan perkomersialan pula, UiTM melalui Research Management Center RMC, Research and Innovation Business Unit RIBU, Community of Research CORE dan Center of Excellence COE yang berada dalam payung Institute of Research Management and Innovation IRMI terus giat memperkukuh usaha ke arah mencapai matlamat untuk tahun 2016 iaitu pengkomersialan 3 produk penyidikan, peningkatan bilangan pensyarah UiTM yang menjadi pakar rujuk tersuhur, peningkatan skor MIRA kepada 55 ataupun 3 bintang. Sasaran seterusnya ialah mempergiat penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi. Warga penyidik universiti perlu berusaha untuk mendapat sekurang-kurangnya 3 geran penyidikan antarabangsa seperti geran-geran yang disediakan oleh Newton Nkrumah Fund, Torrey Grant, EU, Wellcome Trust dan banyak lagi geran antarabangsa yang kita boleh pohon dan kita boleh bid oleh kepakaran yang kita ada di universiti ini. Warga UiTM yang saya hormati sekalian, saya berharap agar kesemua gagasan, inisiatif dan cetusan idea serta cadangan yang dikemukakan dalam amanah ini akan menjadi asas serta pedoman
bagi kita semua untuk memacu kedudukan UiTM di pesada dunia. Saya menaruh penuh keyakinan bahawa UiTM mempunyai peranan yang tersendiri serta impak yang diperlukan untuk bawa Malaysia ke masa hadapan yang lebih makmur dan progresif. Marilah kita bersama-sama menyemai keazaman yang kukuh untuk melakukan yang terbaik demi menjayakan agenda transformasi UiTM yang kita sayangkan ini. Dalam masa yang sama, saya juga memperingatkan bahawa perancangan kita tidak akan dapat disempurnakan tanpa sentuhan kreatif dan inovatif oleh kesemua PTJ, lebih-lebih lagi dalam senario yang cukup mencabar kini. Saya percaya dengan perancangan yang kemas, komitmen tidak berbelah bagi, keikhlasan jitu serta motivasi untuk meraihkan idea-idea baru dan bernas, UiTM akan terus kekal relevan dan arena pengajian tinggi, bukan sahaja di peringkat negara, bahkan di pesada dunia. Akhir kata, saya ingin merakamkan perhargaan serta ucapan terima kasih kepada semua yang hadir di Dewan ini dan juga pada semua warga UiTM yang mengikuti pembentangan saya dari awal hingga akhir secara langsung dari kampus masing-masing di seluruh negara. Saya berdoa agar tahun 2016 ini bukan sahaja menjanjikan cabaran, tetapi juga menyediakan organisasi kita dengan segenap usaha, daya pemikiran dan tindakan untuk menangani segala bentuk rintangan yang datang bertandang. Saya yakin berkat muafakat dan wibawa dalam semangat kesempurnaan dan kesepaduan di samping sikap positif setiap saat, insya-Allah kita mampu membawa jenama UiTM melonjak di pesada global dan dalam inisiatif pengayaan ilmu melintas bidang melangkaui usaha yang biasa-biasa sehingga tercapai apa yang diiktiraf sebagai luar biasa. Marilah bersama-sama saya membulatkan tekad untuk sepakat mempertahankan maruah, darjat dan kemuliaan UiTM yang tentu sekali tiada galang gantinya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.